saya ya, pernah satu ketika ya, waktu di Simpang 5 tu, uh, pelajar dia kejar kereta mak bapak dia, kereta ibu dia nak balik, tak nak duduk asrama ya. Kemudian ada yang pergi menyorot dalam kereta cikgu, nak tumpang cikgu balik. Macam-macam cerita tu sebenarnya. Ya, duduk asrama ni sangat struggle. Sebenarnya memang sangat bagus, tetapi sekiranya pelajar-pelajar tidak bersedia untuk tinggal di asrama, dia adalah dia memerlukan satu um, apa kata orang? Memerlukan uh, kesediaan yang sangat rapi. Persediaan dari segi emosi, persediaan dari segi fizikal, ya. Kalau tak tahan, demam aja kan. Tak boleh mandi air paip dekat rumah, mandi air air tapis kot ya. Ada filter dekat sekolah, tak boleh mandi air paip, kulit gatal-gatal. Minum tak boleh air paip, nak kena air kuawir. Jadi kena bersedia dari segi fizikal. Fizikal dia begitu. Tapi itu sebenarnya adalah perkara yang mendewasakan. Dia sangat bagus ya. Tapi untunglah kalau SSB tak ada asrama, jadi tak ada isu kan. Baik, kebitaraan bagi Sribdana adalah kebat, kemahiran berfikir aras tinggi. Yang mana SMK Sribdana adalah mentor kepada beberapa 3 buah sekolah lain yang menjadi mentinya dalam kebitaraan kebat ini. Ya, mereka kemahiran berfikir aras tinggi ni mereka ada modul lah ya yang telah ditetapkan lah. Hmm. Okey, gelanggang terbuka yang kondusif. Gelanggang terbuka ni saya dulu sebelum saya masuk SSB ni, um, cikgu tengok macam apa pasal lah terbuka macam tu kan, macam biasa orang dewan kan, dewan tertutup, ada aircon kan. Macam tak seronok lah terbuka ni. Tapi bila saya masuk, duduk di dalam tu, rupa-rupanya adalah satu perasaan yang sangat seronok. Ada angin luar, angin kuat, dia terbuka, nak main apa pun boleh. Tidak ada apa, tidak ada uh, apa sekatan. Peraturan ada sekatan dari segi dinding lah ya. Okey, itu keistimewaan dia. Ada soalan? Tanya soalan. Nak hadiah tak ni? Saya nak tengok siapa yang tanya. Ada tak soalan? Kalau dekat chat ni adalah, Okey. kalau tengok soalan yang pertama tu wakil daripada adik Nur Syafika Akira. Soalan yang pertama, sesi persekolahan untuk tingkatan 1 dan mungkin ada yang dah dijawab oleh cikgu, ada yang mungkin belum. Dan juga kelas-kelas yang ditawarkan. Okey. Nur Syafika Atira ya. Okey. Cikgu Syamsul catat dia, nama dia. Saya sediakan hadiah untuk orang yang bertanya. Okey, sesi persekolahan tingkatan 1 saya jawab. Dia pagi macam semua. Dia tak ada petang. Kita kelas semua kelas tingkatan 1 sehingga tingkatan 5 bermula daripada 7.30 sehingga 1.30. Kecuali kalau ada co-curriculum ya. Tapi musim COVID ni tak ada co-curriculum. 1.30. Kelas-kelas yang ditawarkan, okey, kelas yang ditawarkan nanti saya akan ada slide dia, saya masukkan dalam ni lah, ya. Nanti ada dalam slide saya berikutnya, saya jawab nanti ya. Okey, seterusnya Nurin Farisha. Okey, Nurin Farisha, berapa mata pelajaran yang akan kami belajar kat sekolah menengah? Adakah sama macam sekolah rendah? Oh, sama je. Nama dia bahasa Melayu, bahasa Inggeris, matematik, sains. Sama. Cuma dia ada tambahan sejarah, geografi, uh, apa nama tu, RBT, uh, dan bagi kelas yang ada bahasa kelas TA dia ada bahasa Arab ya. Okey. Kelas yang ya, okey. Berapa mata pelajaran? Ada 9 mata pelajaran.
Termasuk PJK. Termasuk PJK. Cikgu nak tanya, cikgu kan dah lama kat sekolah. Ada tak perkara pelik berlaku kat sekolah tu? Perkara pelik apa ya? Perkara pelik. Perkara pelik yang berlaku di sekolah tu sekarang ni ialah pelajar boleh tak datang sekolah. Ada yang duduk dekat rumah tapi dikira hadir. Memang pelik lah. Saya tak pernah jumpa di mana-mana lah sebelum ni. Saya 24 tahun ya dalam perkhidmatan. Saya tak pernah jumpa sekolah yang membenarkan pelajarnya duduk rumah. Ya kan? Untuk tahun ini kan, semua kan duduk kat rumah. Memang pelik lah. Aidil Syafiz. Okey. Boleh ya Aidil ya? Pelik bagi saya tu pelik. Yang lain tu biasa je. Makan dekat kantin. Tu tandasnya. Ada tandas. Apa lagi? Ada kena turun naik kelas. Cuma dia tak ada lift lah sekolah ni. Dia kena naik tingkat atas, tingkat 4, tingkatan 1. Nanti turun dekat bawah. Pergi makmal. Nanti naik lagi kelas tingkat 4. Tapi seronok. Bila naik tangga tu insyaAllah dia takkan ada obesiti. Okey, ada tak kelas untuk kelas sains, kelas perdagangan, kelas SRT? Dan boleh tak terangkan kelas dan bidang yang ada kat SSB? Okey, kelas untuk kelas sains. Kelas sains perdagangan SRT ini diajar sewaktu di tingkatan 4. Tingkatan 1 sama sahaja. Cuma ada satu kelas sahaja yang berbeza, iaitu kelas KAA, kelas aliran agama. Kelas aliran agama ni di SSB kita ada satu kelas. Apa tu nanti saya terangkan. Yang selebihnya itu semua sama. Cuma nama-nama kelas dia agak seru, agak glamour jugalah. UIA, Universiti Islam Antarabangsa. Kelas UITM, Universiti Teknologi Mara. Kelas Universiti Melaya. Kelas Universiti Kebangsaan Malaysia. Jadi anak-anak dah boleh masuk universiti dah. Habis tingkatan 5 tu dah graduate dah. Dah boleh dapat ijazah. InsyaAllah ya. Lepas tu boleh masuk universiti yang sebenar. Okey. Minta maaf cikgu. Ya. Anak saya mewakili anak saya Nur Aliana binti Badu Rizal. Nak tanya, kalau macam tingkatan 1 ni, macam diorang ni kan baru mula belajar kan? Macam diorang ni kan macam kalau ada kelas tambahan ke, macam ada ke cikgu? Maksudnya kalau diorang ni lemah dalam pelajaran, macam tu. Kalau macam anak saya, terus terang saya cakap lemah dalam pelajaran, tapi dia lembab. Kiranya cikgu ada tak buat macam kelas tambahan macam tu? Okey, terima kasih ya puan yang bertanya. Sebenarnya kelas tambahan ni memang dibuat di peringkat sekolah. Cuma bila dalam keadaan pandemik ni kita tidak adalah tidak dibenarkan untuk buat tu. Tapi untuk tingkatan 5 bagi persediaan SPM ni memang cikgu-cikgu all out untuk membantu pelajar-pelajar menghadapi peperiksaan. Tapi kelas-kelas lain biasanya ada ya. Pertama kalau dulu tingkatan 3 untuk menghadapi peperiksaan PT3, sekarang dah tak ada kan. Memang ada. Tapi oleh kerana mungkin keadaan akan datang kita tak pasti macam mana keadaan dia, sama ada dibenarkan atau tidak dibenarkan. Cuma yang saya boleh pastikan ialah sebenarnya di sekolah dia memang ada cikgu-cikgu diberi satu tanggungjawab lah untuk membantu pelajar-pelajar ni. Nanti bila mula-mula masuk tingkatan 1, kita akan ada ujian penempatan. Ujian penempatan ni untuk menentukan tahap anak-anak ini di mana mereka boleh berada dalam satu, bukan untuk
bukan untuk menafikan lah, bukan untuk nak memperlekehkan anak-anak, tidak. Tapi maksudnya di situ mereka akan didudukkan dalam kelas yang sama supaya guru-guru lebih mudah untuk memberi penumpuan kepada uh, pelajaran mengikut keupayaan anak-anak. Maksudnya jika anak-anak itu mungkin dia agak kurang, maksudnya tadi macam Puan tadi kata mungkin dia agak lambat, ya, agak lambat memahami satu-satu mata pelajaran, kan. Agak lambat memahami apa yang guru ajar. Jadi mereka akan berada dalam satu kelas yang supaya data kelas yang sama supaya guru boleh memberi fokus tentang kaedah pengajaran yang sesuai. Sebab kita ni, anak-anak kita ni ada yang agak laju tu, dia adalah kaedah pengajaran yang sesuai untuk dia. Dan kalau yang kurang laju tu, ada kaedah yang sesuai untuk dia. Dan kalau yang lagi lambat tu pun ada kaedah yang sesuai untuk dia. Dia menggunakan modul-modul tertentu. Ya. Mungkin kalau yang laju dia menggunakan kaedah mentoring sahaja, guru sebagai pemudah cara sahaja. Guru cakap, pelajar-pelajar yang bercakap, pelajar-pelajar yang buat presentation. Tapi kalau yang anak-anak yang agak lambat sedikit ni, ada kaedah dia, ada modul dia. Jangan risau. Saya rasa sekolah semua pernah ada benda tu, kan. Sebab itu antara yang disarankanlah, ya, oleh Kementerian Pendidikan Malaysia, di mana guru-guru perlu mengkaji uh, keupayaan anak-anak. Ya. Okey, selalunya koko paling lambat pukul berapa? Koko biasa hari Rabu, paling lambat pukul 5. Pukul 5 tu paling lambat lah tu. Biasa pukul 3 sampai pukul 5 tu, itu adalah waktu yang ni. Tapi buat masa sekarang tidak ada lah. Buat masa sekarang ni tak tahu. Bila KPM kata ada, maka kita adakan lah. Adakah sekolah menengah mempunyai aliran seperti aliran agama atau sebagainya? Ini yang saya sebutkan tadi, kita ada satu kelas aliran agama, yang lain adalah kelas biasa. Okey, ya. Nur Aliana, ada tak sekolah OKU? Okey, OKU ni ada dia, nama dia ialah pendidikan khas, ya. PPKI, ya, ada. Kita ada khusus PPKI di SSB, di SMK Sri Berdana, yang mana dia ada dua apa nama kita kata, major dia ialah sains pertanian dan juga bakery. Hari tu masa PKP tu, masa pembelajaran di rumah, kan, saya nampak lah anak-anak ni bawa cikgu dia hantar satu box besar tu, hantar tepung, margarine, telur, suruh buat kek di rumah. Lepas tu dah siap kek di rumah, ambil gambar bagi ke cikgu. Okey, nak tanya macam nak tolak kelas aliran agama. Nak tolak kelas aliran agama, tolak tak ada masalah. Nak masuk yang susah. Nak masuk tu dia ada sedikit syarat lah. Syarat dia dari segi, maknanya dia ada bahasa Arab, ya. Sebab kelas aliran agama ni ada bahasa Arab. Okey. Kita terus, ya. Cikgu nak tanya bila masuk sekolah menengah. Tarikh masuk sekolah menengah bila? Kita buka sekolah ialah pada 22, ya, tak silap saya. Tapi akan dimaklumkan di dalam website sekolah. Kita ada, nanti saya akan tunjuk website sekolah. Boleh tahu di situ. Dan masuk tu adalah pada minggu pertama kita akan buat orientasi transformasi minggu transformasi ni, di mana anak-anak akan diberi semua pendedahan. Jangan risau. Sekarang ni mungkin saya hanya terang dari sudut kesediaan sahaja, tapi nanti bila masuk sekolah ada 1 minggu khusus untuk transformasi diri, yang mana di situ akan diberi taklimat berkaitan dengan disiplin, diberi taklimat berkaitan dengan
pusat sumber, ada program nilam, macam mana nak isi nilam, ada taklimat berkaitan dengan psikometrik, ada taklimat berkaitan dengan semualah, apa-apa berkaitan dengan kos selama 1 minggu. Ya, nanti dan juga ada ujian penempatan seperti mana yang saya sebutkan tadi. Ya. Okey, kita terus kejap. Ni dah sebut tadi tu. Kelas KAA, kelas aliran agama. Bezanya kelas aliran agama ni, dia ada tambahan subjek iaitu bahasa Arab dan KKQ. Bahasa Arab ni dia diwajibkan ya untuk tingkatan 1 hingga 3. Apa kelebihan dia? Dia berpeluang maksudnya dia berpeluang menyambung pelajaran ke SMKA di tingkatan 4. Maksudnya kalau pelajar-pelajar ni rasa macam nak masuk asrama, nak masuk SMKA lah. Kalau kita di sini SMKA itu Rahah, dia boleh ya, ada peluang. Yang kedua, dia ada kelas KKQ. Di sana akan diajar taranum, qiraat, ulum Quran, hafazan, tajwid. Okey. Satu kelas sahaja, iaitu kelas UIAM. Kelas yang kedua tu dia ada 5 kelas. Kita tingkatan 1 hingga tingkatan 3 ada 5 kelas ya. Tingkatan 1 ada 5 kelas. Tapi bergantung kepada bilangan pelajar lah. Kalau bilangan pelajar ramai, mungkin kita akan buka lagi kelas. Kalau bilangan pelajar tingkatan 1 tu kurang daripada 130 ke kurang daripada 100, mungkin kita akan kurangkanlah juga ya. Cuma kelas bahasa Arab, kelas KAA sahaja yang berbeza. Yang lain semua sama. Okay. Cikgu nak tanya, boleh pilih kelas ke di SSB? Pilih kelas ini bergantung. Contohnya kalau anak-anak ditawarkan ke kelas KA tapi tak nak tak nak tu kena dengan ni lah, maksudnya bukan kerana tak suka atau macam mana ya, dengan alasan yang kukuh lah ya. Nyatakanlah saya tak boleh, saya tak minat bahasa Arab ke, boleh pilih, boleh berbincang, tapi janganlah suka-suka nak masuk kelas mana. Tengok-tengok hari ni tak ada dah dalam kelas ni. Kelas UIA dah tak ada. Mana pergi? Cikgu cari-cari, rupanya duduk dalam kelas UPM. Dia tak boleh macam tu lah. Kena maklumkan kepada guru kenapa kamu tak nak masuk kelas tu, dan nyatakanlah alasan dia. InsyaAllah sekiranya memang ada alasan yang kukuh, tak ada masalah ya. Okey. Di SSB juga, SSB ni ada special, dia ada kelas DLP. Di Sabak Bernam ni saya rasa cuma ada 2 sekolah yang ada DLP. DLP ni maksudnya Dual Language Program. Dan satu lagi sekolah Yokuan ya. Memang maksudnya pembelajaran subjek sains dan matematik dalam bahasa Inggeris, tetapi ia bermula di tingkatan 4. Tingkatan 4. Kelas DLP ni, pembelajaran sains dan matematik dalam bahasa Inggeris ni nampak macam agak susah kan? Tapi sebenarnya pelajar-pelajar memang minta. Memang macam sekarang ni tingkatan 5 kan, walaupun mereka tidaklah begitu mahir kan, maksudnya tidaklah boleh menguasai sebenar-benarnya, tetapi boleh dikatakan mereka lebih advance lah dari segi pengetahuan, dan mereka sebenarnya ada peluang. Kita tengok ya, peluang belajar ke luar negara. Belajar kat luar negara, peluang mendapat pekerjaan yang lebih baik dan boleh bersaing dengan bangsa-bangsa lain ya. Ada satu kelas sahaja yang di LP, itu pun bergantung kepada permintaan. Jika ibu bapa nanti kita akan berikan satu borang, sekiranya bersetuju kita akan laksanakan di LP. Sekiranya tak bersetuju, tak apalah, maksudnya tak masuklah kelas tu. Kalau rasa macam tak bersedia, tak adalah masuk kelas tu.
Tapi kalau memang rasa macam okey nak cuba dan rasa macam boleh uh, menguasai bahasa Inggeris dalam matematik dan sains, dia memang ada kelasnya. Okey. Kenapa ya? Okey, nak belajar bahasa Inggeris dalam matematik sains ni, kita tengok ya. Okey. Ini sebenarnya adalah keratan akhbar. Tapi bila dia masuk dalam website, dia ambil gambar, dia jadi macam tulisan jadi macam tu pula. Boleh nampak ke? Okey. Pada tahun 2019, sebelum COVID 2020, 2019 tu, Oktober 2019, 16 orang pelajar SMK Sri Berdana, SSB, bukan orang senang pun ya. Mereka cari dana, mereka telah dihantar untuk ke Perth. Ya, mereka dalam program Mosul, apa namanya tu? Malaysian Leadership, Malaysian Student of Leadership ke Perth, Australia. Ya, jangan tak percaya kan. Jadi hebat juga SSB dia kan. Mereka cari dana dengan dana sendiri. Ada KPM bagi sikit je kan. Tapi mereka cari sendiri dan pergi selama 16 orang ya, berserta dengan guru dia pergi ke sana untuk program tersebut. Dan ini gambar di kedutaan Malaysia di Perth ya, di Australia. Ni Consulate General of Malaysia Perth, Western Australia. Ni waktu dia ke di sana lah ni. Ya. Tu nampak tu budak-budak SSB tu. Handsome kan, lawa-lawa semua kan. Tak percaya kan. Nampak macam betul ke ni? Budak SSB pergi ni. Sebenarnya mereka ni sebenarnya kalau tidak disebabkan oleh COVID, ada program yang berterusan, maksudnya selepas daripada itu ada lagi lah yang akan menyusul, tapi oleh kerana waktu tu ditangguhkan dan sebagainya sehingga ke hari ini, jadi program tu mungkin tertangguh, mungkin akan datang kita pasti, insyaAllah. Mungkin rezeki anak-anak ni kan, masuk tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3, dah boleh masuk projek ni bukan berjalan setahun ya. Mereka bermula ni daripada mereka tingkatan berapa? 2. Mereka bermula beberapa tahun sebelum tu untuk mereka pergi ke sana. Kalau anak-anak bersedia, jom masuk SSB. Okey. Cikgu, apa ni? Masa masuk form, saya tertutup pula. Nurul Ain ni tanya apa ya? Saya tak nampak lah. Masa masuk form. Di sini, masa masuk form 1 ada peperiksaan tak cikgu? Okey. Peperiksaan ada. Dia bukan peperiksaan nama dia. Dia adalah ujian penempatan. Ujian penempatan ni maksudnya nak menentukan kelas mana. Macam kalau cikgu kira kelas streaming kelas lah ya, supaya anak-anak boleh belajar dengan kawan-kawan yang melalui keputusan tersebut, ujian tersebut, anak-anak akan diberi masuk ke kelas-kelas tertentu. Jadi di situ anak-anak akan belajar dengan kawan-kawan yang sama keupayaan dia. Jadi dia tidak adalah masalah duduk kawan sebelah tu laju aja, awak tak faham lagi. Kawan sebelah tu dah bosan dah faham. Jadi di situ nanti cikgu-cikgu akan mengajar anak-anak mengikut keupayaan. Ada modul tertentu. Kalau pelajar yang agak lambat, cikgu menggunakan kaedah tertentu. Lebih banyak cikgu berikan soalan, lebih banyak cikgu gunakan kaedah, teknik-teknik tertentu lah. Ya, ada. Okey. Tadi kita tengok SMK, SSB ni dia dari segi akademik kan. Okey. Dari segi pencapaian dalam SPM sebenarnya biasa-biasa sahajalah. Ia tidaklah di kalangan peratus ataupun sekolah-sekolah yang mendapat pencapaian tinggi. Namun bagi saya
cemerlang itu tidak semestinya dalam peperiksaan sahaja. Cemerlang juga ada dalam sasiah. Cemerlang juga ada dalam uh, bagaimana kita nak menetapkan matlamat kita. Saya minggu lepas saya pergi ke UPSI, Universiti Pendidikan Sultan Idris atau Tanjung Malim. Mungkin boleh saya share sikit di sini. Um, Carnival jom masuk IPT. Sekarang ini untuk permohonan kemasukan yang anak-anak nak masuk ke universiti, kita menggunakan satu platform UPU. Kalau dulu-dulu zaman kita-kita dulu cikgu-cikgu mungkin kemahiran ni tidak termasuk dalam tu. Dia macam program nak kena mohon asing kan. Tetapi tahun ini dan saya tak silap saya daripada 2 tahun lepas daripada 2 tahun lepas uh, latihan kemahiran bagi anak-anak yang minat masuk ke IKBN, Institut Latihan Belia Negara, Institut Latihan Pertanian yang masuk ke yang berminat dalam bidang MARA apa tu College Profesional MARA, Institut Kemahiran MARA, mereka boleh memohon melalui UPU. Sebab dia dah ni dan ada allowance pula tu. Sebab tu bila saya minggu lepas juga saya buat uh, penerangan pada pelajar-pelajar tingkatan 5, saya tunjukkan cara permohonan. Nak masuk U, nak masuk ambil bidang perubatan, nak jadi doktor, okey di sini. Nak masuk, nak ambil bidang pendidikan, nak ambil bidang bisnes di sini. Juga kalau anak-anak minat masuk ke bidang kemahiran pun ada. Dalam platform yang sama, boleh pilih. Okey. Ya, okey. Ni saya tengok sasiah ya. Ini adalah saya pula. Ini sangkut ya. Okey, ini adalah pada tahun lepas kita tidak ada bersemuka kan. Tak banyak bersemuka. Kita bersemuka pun pada bulan berapa ya? Bulan 10 baru bersemuka. Bulan 10 tu pun untuk tingkatan 5 dan bulan 11 baru untuk semua. Itu pun secara bergilir. Jadi apa kaedah dia? Saya telah buat satu maknanya bagaimana nak memberi penghargaan kepada anak-anak ni. Kita bagi penghargaan masuk kelas, join kelas pun. Boleh nampak? Hilang terkeluar ya saya? Tak ada. Itu terkeluar. Tak ada ya? Flat presentation ni terkeluar. Oh, dia terkeluar pula ya. Baik, dah terima kasih lah. Nak tanya cikgu. Sekejap ya.
Ibu Rozana sudah bercakap ke tu? Sebab mic-nya tak di-on-kan. Oh, minta maaf, minta maaf. Boleh dengar ya? Boleh cikgu, boleh. Okay. Maka ni saya jawab CF Adam tadi ya. Minta maaf lah. Inilah kita ni kadang-kadang tak sentuh apa pun dia. Tiba-tiba jadi. Okay. Uh, nak ni CF Adam ni tanya. Nak tanya cikgu. Nanti makanan yang disediakan apa je? Saya pun bila nak jawab soalan ni pun saya jadi pening pula. Makanan apa ni ya? Makanan di kantin ke? Okey. Makanan di kantin macam biasa, macam di kantin-kantin lain juga. Tapi kita ada special. Kita ada special bagi pelajar-pelajar yang tidak mampu, pelajar yang mungkin dari kalau apa ialah daripada mungkin ibu bapa yang kurang mampu, pihak sekolah melalui badan kebajikan kita menyediakan um, apa makan percuma. Bukan makan roti, makan sarapan percuma. Ah, bermula daripada tahun lepas lagi masa bersemuka, dan insya-Allah alhamdulillah ya, kita ada memang penyumbang-penyumbang di kalangan guru-guru yang guru dan ibu bapa PABG yang memang sangat prihatin pada pelajar-pelajar, terutamanya pelajar daripada kalangan keluarga yang terkesan yang pandemik, bapa dibuang kerja dan sebagainya. Kita menyediakan makanan percuma. Tapi bukanlah makan sedap-sedap, makan nasi Arab ke, bukanlah ya, makan roti macam itulah ya. Tapi kita akan pastikan pelajar-pelajar tidak lapar di sekolah. Begitu juga nanti sewaktu SPM ya, kita sekarang sedang mengumpulkan dana untuk bagi makan anak-anak ni setiap hari. Kita bagi sarapan ya. Bagi sarapan tu bukan bagi makan kari pap, bagi makan bagi sandwich, bagi kek, bagi roti-roti apa, roti flawless, yang sedap-sedap. Ya. Okey, cikgu nanti form 1 ada pelantikan pengawas tak? Tingkatan 1 dia mungkin mula daripada tingkatan 1, dia tidaklah pada awal-awal. Pengawas tu akan dilantik nanti setelah cikgu tengok dari segi performance kamu. Kamu boleh kamu dilihat ada kepimpinan, berdisiplin, suka membantu guru, suka membantu rakan-rakan, tidak ada masalah di sekolah. InsyaAllah dia akan ada pemilihan itu nanti mungkin pada bulan biasa ni ya, pada bulan 7, 8 ya, 8, 9 macam tu, untuk pelantikan pengawas tahun depan ya, tahun tingkatan 2. Tingkatan 1 tu proses memilih, proses memerhatikan. Jadi kalau awak nak jadi pengawas, awak kena ya, Nurul Ain kena tunjukkan disiplin yang bagus, apa ni, pencapaian akademik bagus, dengan guru, sikap dengan rakan-rakan ya, insya-Allah ya. Okey, saya punya ni dah terkeluar, nanti saya masuk balik saya punya apa ni, ujiannya berapa lama cikgu? Ujian apa ni? Ujian penempatan tingkatan 1 Ujian penempatan tingkatan 1 ni tak lama. Kita cuma ada berapa paper ya? Ada matematik, saya rasa matematik, sains dan bahasa Inggeris sahaja. Ya. Satu hari saya sudah satu hari tu dah cukup dah. Tetapi prosesnya itu ada 1 minggu. Proses masuknya minggu pertama tu, 1 minggu tu ada banyak lah. Tu kita namakan program transformasi diri. Program transformasi diri tu ada macam-macam di dalamnya. Ujian psikometrik, nak tahu awak ni minat apa, awak personality, ujian personality. Juga di sana akan ada disiplin. Kebanyakannya ialah berkaitan dengan kehidupan sebagai pelajar di sekolah menengah.
Ya, jangan lupa ya, sekolah SSB tu keras tau. Tahu keras. Ni biasa kan? Dengar tak? Sekolah SSB tu keras. Dia tak boleh nak lari-lari sangat, tak boleh nak lompat-lompat sangat. Sebab tak boleh nak terjun-terjun sangat. Ya, sebab dia punya tangga semua batu, dinding batu, apa lagi? Ceiling pun batu. Tingkap pun kaca, jadi tak boleh, dia keras ya. Jadi jangan lari-lari, jangan lompat-lompat, jangan nak tolak-tolak kawan, ya. Jalan elok-elok. InsyaAllah selamat. Baca bismillah. Okey. Tingkatan 1 semua sesi pagi je ke? Ya, betul. Kita tidak ada 2 sesi. Kita ada 1 sesi sahaja. 1 sesi. SSB ni sebenarnya dia mengalami kekurangan populasi, kekurangan pelajar. Kita ada banyak kelas kosong kerana kekurangan pelajar. Dan ramai juga cikgu-cikgu yang berpindah keluar lah kerana kekurangan pelajar. Pelajar sangat ketara penurunan dia. Kalau dulu ada 2 sesi dengan jumlah pelajar 1000 lebih ya. Apa ni, 1200, 1300 ya. Menurun sehingga 1100, makin turun, dan sekarang ni jumlah pelajar kita 774. 2021 ni 774. Tahun depan ni kalau anak-anak utama tak nak masuk SSB, kuranglah lagi kan. Jadi ramai kan masuk SSB. Ya, sebab mungkin apa ni, saya punya ni macam, saya punya PC ni dia kot. PC saya problem sikit ni, lost connection dia kata. Tak apalah, yang selebihnya tu saya rasa dia berkenaan dengan beberapa perkara je. Okey. Di sekolah SSB pernah ada kes buli ke cikgu? Buli. Setakat ini tidak ada. Saya tak pasti kalau yang dulu-dululah. Ya, setakat saya di situ tidak ada, dan berdasarkan dia tidak ada peluang untuk buli. Biasanya buli ni pelajar asrama. Ya, dia SSB ni dia sukar untuk nak buli. Sukar sebab dia tidak ada pelajar asrama, dan pelajar pun tak ramai. Tak ramai kan. Jadi dia tak ramai, memang sangat mudahlah untuk dikendalikan ya. Cikgu, kelas ada berapa? Saya sebut tadi, kalau tingkatan 1 ada 5 kelas. Kalau tingkatan 4 dan 5 ada 7 kelas. Ya. Tingkatan 1 ada 5 kelas. 1 kelas KAA, kelas apa namanya? Kelas aliran agama, dan 4 kelas lagi kelas aliran biasa. Ya. Kelas aliran agama KAA ni dia ada lebih 1 mata pelajaran bahasa Arab dan KKQ. Yang lain tu biasalah ya. Kelas ada berapa? Sama tadi? 7. 5. Cikgu sekolah menengah ada orang kena rasuk ke? Awak ni menakutkan saya. Kena rasuk? Tak pernah dengar lagi lah. Tak pernah dengar lagi lah cerita-cerita tu kan. Mungkin kalau ada pun yang dulu-dulu tu, cerita-cerita lama tu saya tak pasti. Tapi yang kebelakangan ini, 4, 5, 6 tahun yang kebelakang ni, saya tak ada dengar lagi lah. Nak rasuk apa? Tak ada ni. Tak ada apa? Peluang ada orang kat situ. Siang je kita, malam tak ada orang dalam sekolah tu. Ya. Okey, saya tutuplah saya punya ni. Nampaknya baik. Boleh ke saya terang cikgu tanpa ada slide ni? Baik. Sebagai persediaan yang paling utama sekali untuk awak nak masuk ke sekolah menengah ni, saya bacakan slide saya ya. Yang pertama sekali, mesti sikap. Sikap tu ada 2, satu positif, satu negatif. Awak pilih, nak positif ke nak negatif? Cuba jawab, nak positif ke nak negatif?
Siapa nak negatif? Saya nak negatif. Kalau COVID kan, kalau positif COVID takut kan. Semua orang nak negatif kan. Bagus Adam. Adam nak yang positif. Okey. Kalau awak bercadang, sama ada awak nak masuk ke sekolah menengah ataupun awak bercadang tak nak masuk sekolah menengah, apa juga pilihan awak, sebenarnya kita perlu ada satu sikap yang mana sikap itu menentukan kita boleh berjaya atau tidak. Apa sifat dia? Positif atau negatif. Kalau awak pilih negatif, maka sukarlah untuk awak nak buat apa saja di mana-mana pun. Nak masuk MRSM pun susah, nak masuk SMKA pun susah, nak masuk SSB pun susah, tak nak sekolah pun susah. Tapi bila positif, insya-Allah. Apa itu positif? Sentiasa bermotivasi, yakin dengan diri sendiri, semangat yang jitu, impian yang besar, sanggup menghadapi cabaran, suka belajar. Mesti suka belajar. Belajarlah. Kalau awak tidak mahu belajar, awak takkan dapat sesuatu. Awak takkan berubah daripada yang buruk kepada yang baik. Awak takkan boleh mengubah diri. Awak takkan boleh daripada tak pandai kepada pandai, tak boleh. Kerana tak belajar. Jadi kena ada satu sikap suka belajar. Okey, semua ini sifat-sifat positif ini adalah benda yang boleh kita buat. Bukan sesuatu yang mustahil. Ya. Okey, positif. Cikgu bila mula sekolah dekat SSB? Selepas cuti. Buka penggal bulan 3 nanti. Nanti sentiasa tengok ni sentiasa tengok. Nanti saya bukakan ni SSB punya, apa namanya, SSB punya uh, SSB punya web. Okay, kita tengok ya, web, laman web SSB. Awak boleh tengok SMK Seri Berdena. Nanti dia akan keluar laman web dia. Portal rasmi SMK Seri Berdena. Ya. Inilah. Ini pengetahuan terbaru. Okey. Di sini boleh semak ID dia 5 kalau lupa. Dia ada buletin informasi. Ni selamat datang ni. Subjek tambahan, promosi, tawaran masuk. Semua maklumat-maklumat ada di sini. Jadi nanti bila nak tahu bila tarikh masuk, semua akan diumumkan di sini. Di sini ada jadual ya. Contoh macam ni ada jadual apa, okey, kelas PDPR. Inilah cikgu maklumkan. Okey, makluman kelas PDPR minggu akhir penggal ketiga. Ni esok hari Isnin ni ada jadual keluar di sini kan. Jadi sekolah akan maklumkan di sini. Awak pelajar-pelajar boleh semak bila tarikh masuk, mungkin ada perubahan. Begitu juga sekiranya ada, contohnya nak dapat bantuan ya, permohonan beasiswa, semua akan dimaklumkan di sini. Ya, akan dimaklumkan di sini. Ya, pelanjutan sesi, semua-semua ni boleh rujuk. Kita juga ada FB, Facebook, ya, Facebook. Boleh rujuk, boleh rujuk lah. Kalau nak apa, kalau FB ni bolehlah nak bertanya kan. Boleh nak bertanya. Minta maaf je ya.
Jadi mana yang pelajar bertanya tadi tu, bila masuk sekolah, boleh rujuk pada FB. Okey. Seterusnya, cikgu kelas ada berapa? Tadi dah jawab. Ada 5. Ada orang kena rasuk. Ni soalan tadi kot. Oh. Bila nak beli buku teks? Buku teks tak payah beli, Adam. Buku teks memang disediakan. Semua pelajar akan dapat buku teks. Tak kiralah anak orang kaya ke, anak orang miskin ke, semua dapat buku teks. Kalau bukan warga negara pun dia boleh dapat buku teks, dia kena bayar lah. Dia kena bayar levy. Okey. Oh ni positif, bagus. Bila nak beli buku teks? Jawapan buku teks percuma. Okey, dah jawab kat sini ya. Okey, cikgu kalau masa rehat di sekolah menengah pukul berapa? Untuk masa sekarang ini sekarang ni masa musim pandemik COVID ni, kita ada tiga sesi. Rehat kali pertama pukul 9, iaitu bagi kelas PPKI, kelas pendidikan khas, dan juga kelas peralihan. Ya, kelas peralihan. Kemudian pukul 9.30 tingkatan 1, pukul 10 tingkatan 2 dan 3 ya, 2 dan 3. Bukan. Pukul 10.30 tingkatan 4 dan 5. Pukul 10 tingkatan 2 dan 3. Pukul 9.30 tingkatan 1 dan peralihan. 9.30 rehat. Okay, kalau rasa macam lapar sangat tu, bolehlah bagi tahu cikgu, angkat tangan, cikgu saya terlalu lapar, saya tak makan daripada dah 3 hari tak makan ni. Bagi tahu cikgu. InsyaAllah cikgu akan bantu awak untuk makan. Ya. Sukan apa je? Sukan, semua jenis sukan yang ditawarkan permainan oleh sekolah, semua jenis sukan. Cuma kita tak ada rugby saya rasa. Yang sukan-sukan yang ekstrim tu tak ada lah. Sukan memanah tak ada. Sukan-sukan ekstrim lah ya. Menembak tak ada. Yang lain-lain tu insyaAllah ada. Setakat bola sepak tu, awak nak buat apa dengan bola tu pun ada. Bola sepak, pingpong tu semua ada. Blok tingkatan 1 di blok mana? Mesti Afiq Faiz ni tahu kat mana ya. Blok tingkatan 1 ni di belakang barisan pejabat. Tingkatan 1, kelasnya di tingkat 3. Dia ada bangunan tu 4 tingkat. Tingkat 4 tu kosong lah sebab kita tak ramai pelajar. Banyak bilik-bilik kosong jugalah. Kalau dulu penuh ya. Okey. Nak beli buku tulis bila? Okey, nak beli buku tulis ni ialah masa pendaftaran. Pada hari pendaftaran, nanti dia akan maklumkan di dalam sekolah punya website ni. Pada hari pendaftaran, Adam, ada 2 perkara yang perlu awak buat. Yang pertama, okey, mendaftar. Kemudian 3 ya. Yang pertama mendaftar. Kedua, mengambil buku teks tingkatan 1, dan yang ketiga membeli keperluan di koperasi. Maknanya bayar buku tulis, buku teks tak bayar. Buku tulis, alat-alat tulis, baju t-shirt, seluar, tracksuit, apa lagi, t-shirt, tracksuit, lencana, pada hari pertama pendaftaran. Lepas tu balik. Baliklah. Okey. Esoknya pula baru datang untuk orientasi. Okey. Bila akan diadakan orientasi tingkatan 1? Saya dah sebut tadi, pada minggu pertama buka sekolah. Dan kita akan maklumkan di dalam website. Ada berapa jenis unit beruniform di sekolah menengah? Saya tak rujuk buku co-curriculum, tapi banyak ya.
Yang saya rasa Puteri Islam ada. Puteri Islam, Kadet Remaja Sekolah, KRS. Apa nama tu? Buat Kadet Bomber, Kadet Polis, Cepam. Ini punya form. Yang perempuan Puteri Islam, Pandu Puteri. Ya. Okey. Saya pun terkeluar balik ya cikgu ya. Ya, untuk slide tu. Oh ya, saya pun tak tahu sebab saya PC saya ni dia hanus sikit. Ada masalah PC sebab dekat PC kan. Okey. Ni website tadi, ni kita punya FB. Okey. Okey, balik kepada sifat-sifat positif, sifat negatif tadi ya. Okey. Yang positif tadi, bermotivasi, yakin dengan diri sendiri, semangat yang jitu, impian yang besar, sanggup menghadapi cabaran, suka belajar. Yang negatif, angat-angat TI, angat-angat apa? Siapa boleh jawab? Angat-angat apa ni? Siapa boleh jawab? Hangat-hangat? Adam mana Adam? Tahun depan kita jumpa ya Adam. Tahun depan pula. Bulan 3 kita jumpa ya Adam ya. Hangat-hangat apa ni Adam? Sedih. Hangat-hangat sedih. Sian Adam ya. Hangat-hangat kuih koci ke? Hangat-hangat teh ayam. Tak nak lah guna teh ayam. Kita guna hangat-hangat kuih koci. Kuih koci pun hangat-hangat baru lepas tu dah tak hangat dah kan. Tapi bila tak hangat, okey. Negatif, tidak yakin dengan diri sendiri. Boleh ke aku ni Boleh ke tu tak maulah macam tu. Kita mesti boleh. Kita kena yakin. Dan jangan mudah putus asa. Untuk pengetahuan anak-anak semua, sebenarnya belajar di sekolah menengah ini tidak mudah. Dia tidak sama. Belajar di mana-mana pun tak mudah. Tidak ada yang senang. Kalau belajar itu senang, memang berlambat-lambatlah orang yang ni kan yang berjaya, tapi belajar itu susah. Tapi ianya boleh diperolehi, kejayaan itu boleh diperolehi hanya pada orang yang tidak mudah putus asa. Dia mempunyai semangat yang jitu. Dia tidak putus asa. Ya, kalau kita putus asa, memang kita akan gagal. Ya, jangan putus asa. Belajar tu sangat susah. Mana-mana pun susah. Yang senangnya ialah tidur aja pun susah juga. Nak makan macam mana kalau tak belajar, kalau tak usaha. Jadi belajar itu usaha kan. Dan kita mesti mempunyai impian. Jika tidak ada impian, tidak ada cita-cita, nanti kita akan lemah semangat. Okey. Okey, seterusnya. Okey, perkhidmatan yang disediakan kebajikan. Okey, ni saya rujuk kepada yang paling mudah lah ya. Kita tamat pukul 11. Pukul 11.30 ya. Pukul berapa? Ngantuk pula nanti. Okey. Di SSB ni sebenarnya ada banyak ya. Tapi ini yang badan kebajikan yang boleh awak rujuk sekiranya awak memerlukan bantuan. Pertama, unit bimbingan dan kaunseling. Unit bimbingan kaunseling ini berada pada blok C tingkat atas. InsyaAllah saya sedang membangunkan bilik tersebut tengah renovate. Bukan renovate lah, bagi cantik-cantik sikit supaya bila anak-anak ni masuk tingkatan 1, saya bawa masuk bilik tu, dia seronoknya macam tu. Ni tak nak tunjuk lagi gambar sebabnya bagi surprise sikit. Okey.
Membina jati diri dan emosi murid. Jadi jika anak-anak mempunyai kesukaran ya untuk menyesuaikan diri di tingkatan satu di sekolah menengah, rasa macam tak boleh nak menyesuaikan diri, tak boleh nak berkawan, tak boleh nak terima pelajaran baru, sila datang berjumpa dengan saya. Kita sama-sama bincang, kita sama-sama cari penyelesaian. Jangan diam, jangan nanti duduk senyap-senyap, menangis sorang-sorang, tak mau macam tu. Ya. Okey, seterusnya kedua ialah unit kebajikan, membantu menyediakan pakaian, makanan, keperluan murid yang tidak mampu. Baik. Baru-baru ni saya yang masa yang lepas ya, saya bawa pelajar untuk beli pakaian ya. Dia tak ada pakaian sebab kita faham, pihak sekolah faham, ada di kalangan anak-anak ni yang mungkin ibu bapanya mungkin ada pekerjaan, ada gaji, tetapi adik-beradik ramai, ibu tidak bekerja kan. Adik-beradik 8 orang. Ibu bapa bekerja ahli bomba ke kan, ataupun pendapatan tu mungkin pendapatan dia 2,000, 3,000, tapi adik-beradik sampai 8 7 orang dan ibu tidak bekerja. Memang sangat struggle. Sekolah faham. Saya pergi ke Akidman cari pakaian, belikan pakaian, belikan kasut kerana tidak ada kesukaran ya, kesukaran masyarakat. Tapi bagi tahu cikgu lah. Jangan senyap je. Kena bagi tahu cikgu. Ya. Begitu juga yang terbaru, kita belikan cermin mata. Ada kalau anak-anak pelajar tak mampu untuk beli cermin mata kan. Tapi kena maklum kepada cikgu. Ya, kena maklum. Jangan senyap. Cikgu insya-Allah akan tolong. Macam mana pun cikgu akan tolong. Ya. Okey, apa ni? Kuih kecil sedap. Okey, kita dah nak habis dah ya. Okey, sebagai akhirnya saya mengalu-alukan anak-anak untuk masuk ke SSB. Sebelum ni saya rasa mungkin yalah apa walaupun SSB ni dia tidaklah begitu tersohor, maksudnya taklah terkenal kan macam sekolah-sekolah lain. Tetapi di sana ada anak-anak yang sangat hebat. Di sana ada guru-guru yang sangat committed memberikan yang terbaik untuk anak-anak. Di sana ada pelajar-pelajar yang memang willing nak belajar. Jangan ambil kira yang tak nak belajar. Ambil kira yang nak belajar. Yang nak belajar sangat ramai. Yang tak nak belajar, yang ponteng itu pun ada. Di mana-mana pun ada. Tapi dia jangan tengok yang tu. Kalau kita masuk dalam kumpulan yang itu, maka kita jadi macam dia. Tapi kalau kita anak-anak nak belajar, masuklah dalam kumpulan pelajar-pelajar yang bersungguh-sungguh nak belajar. Ya, saya tengok ada pelajar ya yang waktu balik dia masih stay beberapa sambil menunggu ibu bapa datang, dia buka buku baca. Ada ya, menunggu ibu bapa datang. Sekarang kan menunggu ibu bapa dekat dewan terbuka kan. Nunggu duduk, sambil duduk tu dia baca buku. Alhamdulillah ya, ada anak-anak yang memang nak belajar. Jadi saya menyeru, kalaulah anak-anak daripada SK Seri Utama ini masuk ke sekolah menengah di mana-mana sekalipun, bawalah berazam untuk buat sesuatu yang terbaik untuk diri. Mungkin sebelum ni awak cikgu suruh kan, cikgu suruh belajar, belajar. Cikgu suruh buka buku, buka. Cikgu suruh buat latihan, baru buat. Tapi cuba ubah diri sendiri. Di mana aku nak belajar bukan sebab cikgu suruh, aku nak baca buku bukan sebab ibu bapa suruh, tapi aku memang nak belajar. Boleh ya. Okey, so itu sahaja daripada saya sebenarnya. Yang lain-lain tu insya-Allah saya juga nanti terlibat secara langsung minggu transformasi diri.
pada minggu pertama ya, masa minggu orientasi tu saya akan terlibat secara sepenuhnya lah. Dan saya akan susun jadual untuk pelajar-pelajar baru, di mana di situ akan dijelaskan lagi lah apa-apa yang berkaitan dengan sekolah, dari segi disiplinnya, dari segi pakaiannya, dari segi persediaannya, dari segi cara belajarnya, bagaimana menyusun pelajaran, menyusun jadual waktu pembelajaran. Akan lebih saya detailkan di situ. Ya. Ada soalan lagi? Soalan-soalan sebelum mungkin di kalangan cikgu-cikgu juga yang saya boleh jawab lah, yang saya tak boleh jawab tu saya mohon maaf lah. Rasa kalau tak ada, rasanya uh, sekadar ini sahajalah perkongsian saya. Saya mohon maaf atas kekurangan. Sebenarnya IT ni ialah media sosial IT ya. Bila cikgu-cikgu uh, terpaksa terjun ke IT ni, nak tak nak kita kena belajar jugalah kan. Walaupun saya dah nak pencen pun kena belajar jugalah. Walaupun taklah seperti hasilnya tidaklah seperti cikgu-cikgu yang hebat-hebat ya. Ini guna yang seadanya sahajalah. Jadi saya rasa itulah sekadarnya yang saya mampu sampaikan. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa lagi pada buka penggal persekolahan penggal pertama pada bulan Mac nanti. Dan saya mohon maaf atas kelemahan saya. Itu sajalah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Majid mengucapkan jutaan terima kasih kepada Cikgu Rosanah Hidayatan, Guru Bimbingan dan Coaching Semasa Sekolah Menengah Atas Sederhana, di atas ceramah, maklumat, motivasi yang telah disampaikan kepada kita sebentar tadi. Baiklah, saya buka kepada di bawah